Hai semua, nama saya ialah Cikgu Ben. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita kepada topik yang seterusnya, yaitu topik gabungan. Sebelum ini kita telah belajar berkenaan pilih atur, di mana kita telah mempelajari bahwa kedudukan bagi setiap objek dalam satu set adalah penting. Jadi apakah perbezaannya dengan gabungan? Sebelum itu, Cikgu Ben ingin membawa pelajar untuk melihat apakah standar pembelajaran yang ada dalam topik gabungan. Yang pertama, murid boleh membanding beza, pilih atur, dan gabungan. Yang kedua, boleh menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat tertentu. Untuk berkenalan dengan topik ini, mari kita menerokai pembelajaran melalui aplikasi Virtual Reality yang disediakan oleh Creative.com. Lihat objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran. Selepas melengkapkan modul ini, Anda akan dapat menerangkan gabungan dan mengaplikasikan gabungan kepada kehidupan seharian. Pengenalan kepada gabungan. Mari kita perhatikan rak buku ini. Ianya mempunyai 4 buku: matematik, fisik, biologi, dan kimia. Anda hanya boleh membaca 2 daripada 4 buku ini. Gabungan 2 buku tersebut mungkin matematik dan fisik, ataupun matematik dan kimia, ataupun matematik dan biologi, ataupun fisik dan biologi, ataupun fisik dan kimia, ataupun kimia dan biologi. Di mana ianya bermaksud terdapat 6 kemungkinan untuk membaca 2 buku dalam satu masa. Sekarang, apakah definisi gabungan? Gabungan ialah proses pemilihan objek tanpa mempertimbangkan susunan dan urutannya. Dalam case buku ini, jika Anda mempertimbangkan untuk membaca buku matematik dan fisik, Anda mungkin akan membaca buku matematik atau fisik dahulu. Susunan adalah tidak penting di sini, dan gabungan akan tetap sama pada mana-mana urutan. Secara amnya, bilangan gabungan R objek yang dipilih daripada N objek berlainan diberi oleh N faktorial dibahagi dengan R faktorial darab dengan N tolak R faktorial. Mari kita lihat contoh buku ini sekali lagi. Terdapat 4 buku yang ada, tetapi hanya boleh membaca 2 daripadanya. Oleh itu, nilai bagi N ialah 4 dan nilai bagi R ialah 2. Kita masukkan nilai ini di dalam formula. Oleh itu, nilai gabungan adalah sama dengan 6. Mari kita lihat satu lagi contoh. Perhatikan bakul ini. Terdapat 3 jenis buah di dalam bakul ini. Anda boleh memilih mana-mana 2 daripadanya. Buah-buah tersebut mungkin sama ataupun mungkin berbeza. Pilihan buah yang ada di sini adalah pisang, mangga, ataupun apel. Pilihan yang ada di sini adalah kedua-duanya buah pisang, ataupun kedua-duanya buah apel, ataupun kedua-duanya buah mangga, ataupun 1 pisang 1 apel, ataupun 1 pisang 1 mangga,
ataupun 1 mangga dan 1 apel. Oleh itu, terdapat 6 cara untuk memilih 2 buah. Secara amnya, untuk mencari jumlah kemungkinan gabungan daripada N objek, dengan memilih R di mana pengulangan adalah dibenarkan, diberi oleh N tambah R tolak 1 CR. Oleh itu, dalam case ini Anda mempunyai 3 pilihan, di mana Anda boleh memilih 2 buah dengan pengulangan adalah dibenarkan. Maka dengan itu, nilai N sama dengan 3 dan nilai R sama dengan 2. Masukkan nilai ini ke dalam formula. Oleh itu, bilangan kemungkinan gabungan yang mungkin adalah sama dengan 6. Anda telah melengkapkan aktiviti ini. Tekan OK untuk kembali ke menu dan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Bagaimana pelajar sekalian? Bolehkah Anda membedakan antara pilih atur dan juga gabungan? Bagi pilih atur, tertib susunan adalah penting. Manakala gabungan, tertib susunan adalah tidak penting. Baiklah, untuk lebih memahami topik ini, mari kita teruskan kepada penerangan gabungan melalui aplikasi virtual reality yang disediakan oleh Viedip.com. Penerangan gabungan. Bergerak ke kawasan yang bersinar menggunakan kekunci Anda. Terdapat 3 tempat untuk Anda meletakkan bantal. Letakkan bantal di atas sofa dalam semua cara yang mungkin dengan menyeret bantal itu satu persatu. Seret dan letakkan bantal dalam ruang 1 dan 2. Betul. Tepat. Tekan next untuk teruskan. Seret dan letakkan bantal dalam ruang 2 dan 3. Benar. Tepat. Tekan next untuk teruskan. Seret dan letakkan bantal dalam ruang 1 dan 3. Benar. Tepat. Tekan next untuk teruskan. Maka, jumlah kemungkinan gabungan yang mana 2 bantal boleh diletakkan dalam 3 tempat yang berlainan ialah 3. Terdapat 2 jenis warna manik yang ada, kuning dan biru. Cari semua kemungkinan gabungan untuk memilih 2 manik. Seret 2 manik kuning daripada mangkuk yang bersinar dan masukkan ke dalam jarum. Benar. Seret 1 lagi manik berwarna kuning daripada mangkuk yang bersinar dan masukkan ke dalam jarum. Tepat. Tekan next untuk teruskan. Seret 2 manik biru daripada mangkuk yang bersinar dan masukkan ke dalam jarum. Benar. Seret 1 lagi manik biru daripada mangkuk yang bersinar dan masukkan ke dalam jarum. Tepat. Tekan next untuk teruskan. Seret 1 manik kuning dan 1 manik biru daripada mangkuk yang bersinar dan masukkan ke dalam jarum. Benar. Tepat. Tekan next untuk teruskan. 3 gabungan adalah mungkin bagi 2 manik yang berbeza warna apabila pengulangan adalah dibenarkan. Anda telah melengkapkan aktiviti ini.
tekan OK untuk kembali ke menu dan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Itu dia tadi penerangan berkenaan topik gabungan oleh Vietif.com. Rasanya para pelajar sekalian sudah memahami sedikit sebanyak topik gabungan ini. Pada masa ini, Cikgu Ben suka untuk menerangkan satu lagi contoh soalan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat yang tertentu. Soalannya, 4 huruf dipilih daripada perkataan SELIMUT. Selimut. Cari bilangan cara 4 huruf boleh dipilih. E tanpa syarat. B boleh dipilih dengan syarat huruf I mesti dipilih, dan C huruf S dipilih tetapi huruf M tidak dipilih. Untuk menyelesaikan soalan E, cara memilih 4 huruf daripada 7 huruf perkataan selimut adalah 7C4, yaitu sama dengan 35. Selesai. Mudah, bukan? Untuk menyelesaikan soalan B, huruf I mesti dipilih. Maka kita buat persamaannya, yaitu memilih 1 huruf I daripada 1 huruf I dalam perkataan selimut, yaitu 1C1. Ini bermakna bagi huruf yang tinggal hanya 6 huruf untuk memilih 3 lagi huruf yang lain, yaitu 6C3. Maka bilangan cara sama dengan 1C1 darab 6C3 sama dengan 20. Seterusnya soalan C. Kita hendak memilih huruf S, tetapi huruf M tidak dipilih. Huruf S dipilih, persamaannya adalah 1C1. Huruf M tidak dipilih, maka persamaannya adalah 1C5. Seterusnya, kita perlu lengkapkan 3 lagi huruf untuk dipilih daripada 5 baki huruf yang tinggal, yaitu 5C3. Oleh itu, bilangan cara untuk syarat ini adalah sama dengan 1C1 darab 1C0 darab 5C3 sama dengan 10. Itulah dia satu contoh untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat yang tertentu. Seterusnya, para pelajar, mari kita menguji kepahaman menggunakan soalan-soalan daripada virtual reality juga daripada Vietif.com. Anda diberikan masa beberapa saat sebelum jawaban akan diberikan. Ayo jawab soalan-soalan yang berikut. Terukai pengetahuan Anda. Ikut arahan yang diberikan semasa menjalankan latihan untuk mendapatkan mata. Anda boleh mencuba sehingga mendapatkan jawaban, tetapi mata hanya akan diberi apabila Anda menjawab dengan betul pada percubaan yang pertama. Sila bergerak ke kawasan yang bersinar menggunakan kekunci Anda. Klik pada formula yang betul untuk menghitung bilangan cara untuk memilih 3 pasu bunga daripada 8 pasu bunga. Jawabannya ialah B. Soalan kedua, pilih cara yang benar untuk mengira ungkapan berikut. Jawabannya ialah D. Soalan ketiga, pilih kembangan yang benar bagi ungkapan berikut. Jawabannya ialah C.
Soalan yang keempat. Pilih nilai yang tepat bagi ungkapan berikut. Jawabannya ialah B. Tekan OK. Sila bergerak ke kawasan bersinar yang seterusnya menggunakan kunci Anda. Soalan yang kelima. Klik pada pemilih yang benar digunakan untuk menghitung bilangan cara untuk meletakkan 3 gambar dalam 4 bingkai gambar. Jawabannya ialah E. Seterusnya, pilih kaedah yang sesuai untuk menghitung ungkapan yang berikut. Jawabannya ialah B. Soalan yang ketujuh. Pilih kembangan yang benar bagi ungkapan berikut. Jawabannya ialah C. Soalan ke-8. Pilih nilai yang benar bagi ungkapan berikut. Jawabannya ialah E. Anda telah menyelesaikan latihan ini. Skor Anda adalah Anda menjawab dengan baik dan telah menyelesaikan modul ini. Klik OK untuk kembali ke menu untuk keluar. Tahniah kepada para pelajar yang sudah menjawab soalan dengan baik. Pada masa ini, Cikgu Ben ingin memberikan beberapa soalan kepada pelajar melalui papan tulis yang berikut. Semoga semua pelajar boleh mencoba menjawab soalan dengan baik. Baiklah, masa sudah tamat. Sekarang sila simak jawaban Anda. Nampaknya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini memberikan banyak manfaat kepada semua pelajar. Terima kasih kerana telah bersama-sama dengan Cikgu Ben. Kita jumpa lagi di sesi pembelajaran pada masa yang akan datang. Bye-bye!